إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita daripada nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada kita, kita nak bilang tak habis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalum kafar. Kalaulah kamu nak bilang nikmat ya Allah Subhanahu wa taala kurnia bagikan kepada kamu wahai manusia, nescaya kamu tadi itu nak bilang tak habis. Akan tetapi manusia adalah satu makhluk yang tak ingat budi bahasa, satu makhluk yang suka kepada kekufuran nikmat yang Allah Ta'ala kurnia bagi kepadanya. Dengan sebab itu syariat al-Islam, dia tadi itu memerintahkan kepada kita melalui ayat-ayatnya, melalui lidah-lidah para nabinya, untuk kita tak jadi seseorang manusia yang lalai daripada tujuan yang kita datangkan kepada ini dunia. Salah satu daripada perkara yang Tuhan beri, yang agak kata perkara ni tidak ada yang nak lebih harga dan mahal daripadanya, iaitu al-umr, masa, ataupun dikenalkan dengan umur. Allah Subhanahu wa taala rayak dalam Quran terang, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya aku jadikan setiap perkara, tak kira di alam mana-mana, khususnya di atas muka bumi ini, malaikat ada garisan dia, ada qadar dia. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ada 4 tukaran yang kita pasti kena perhatikan kepadanya. Dan manusia galik ke lepas belaka daripada tukaran tersebut tadi. Allah Ta'ala keluarkan kita daripada perut ibu dalam keadaan kita kanak-kanak. Seterusnya naiknya umur kita sebagai umur dewasa. Lepas daripada tu al-kahl, orang yang lebih daripada 33 naik ke atas. Dan Syekhul Kabir, orang yang lepasnya umur 45 naik ke atas. Maka itulah ruangan hidupan bagi manusia seseorang. Daripada perkara tersebut tadi, ada satu masa yang agak kata mulia sekali di dalam hidup, iaitu ayyamus syabab. Pada hari yang kita jadi dewasa, pemuda, sama ada lelaki ataupun perempuan tidak beza. Kerana masa itu adalah masa kecermalangan, masa yang jadi keamasan, masa yang molek, masa yang tidak boleh nak kembali pula kelik kepada kita kali yang kedua. Maka masa itu
Allah Ta'ala kira suku. Hak lain tu kira belaka. Sampai ke ahli neraka tadi itu teriak tangis di dalamnya. Lalu dia tadi itu minta doa nak kembali kelik pada ini dunia. Tuhan tanya sepatah. Nak dia senyap daripada duk mengamuk teruk tu. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tak ke aku telah berikan umur kepada kamu dan bawa datang orang yang mengingati kamu daripada ini hari nak jadi lagu mana? Kita tak ada jalan nak pergi jawab lagu mana malaikat kita lepas belaka. Maka kita sebagai manusia, orang yang adanya iman di dalam dada, memang iman kita itu terkadang diselapukkan dengan dosa-dosa, diselapukkan dengan beberapa cabaran yang masuk mari di dalam diri kita. Sebagai kita ni manusia nak lari tak lepas daripadanya. Kerana ad-dunya hayatuhu ibtila. Hidupan dunia, hidupan dia penuh dengan cobaan. Supaya nak tepakan kita jadi orang yang ada harga, pastilah kita kena lepas daripada cobaan-cobaan yang masuk di dalam diri kita. Tapi betapa ramai apabila cobaan masuk di dalam diri, dia rebah dengan cobaan sampai kata bangun. Terkadang rebah sampai kena masuk neraka. Terkadang rebah sampai jadi bergerak di hari akhirat nanti dan di dalam dunia. Maka sebab itulah syariat al-Islamiyah, syariat yang dibawa datang oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nak melepaskan manusia daripada perkara tersebut. Nawi manusia tadi itu keluar tubik daripada kezaliman terhadap diri dan kezaliman yang manusia tadi itu nak berlaku dengan orang yang ada di sekelilinginya. Dengan sebab itu kita tak akan capai, tak akan sampai akan itu makam, malaikat kena adanya ilmu pengetahuan yang daripada syaruk kita belajar daripadanya. Mudah-mudahan kita pakat boleh berjaya di atas muka bumi ini. Sidang Jumaat yang dirahmati, masa muda ni Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan kepada kita. Wisga kepada kita. Akal kita tadi itu cermelang, cerah molek, gagah dalam masalah nak guna ran. Ikut gapo di hadapan dia, dia boleh nak sahuti tanggung perkara tersebut. Tetapi kalaulah kita tengok kepada ini hari, manusia ni Tuhan kata innal insana la zalumun kafar, banyak zalim kepada diri dan kufur terhadap nikmat yang Tuhan beri. Lagu mana? Sidang Jumaat ni dirahmati, coba kita tanya diri kita, tepuk dada seorang masing-masing. Adakah diri kita ni tak ada harga ke ada harga? Terutama pemuda-pemudi, diri kita ni ada harga ke tak? Kata ada harga. Kenapa disoalkan dengan ini soalan? Kerana kalaulah kita tengok pada ini hari, akal fikiran yang kita jawab kepada soalan yang kita tanya di dalam diri, kata diri kita adalah yang berharga. Tetapi kenapa kita khianat diri kita sendiri? Kenapa kita menghina diri kita sendiri? Kalau ada jijak kepala kita, jangan kata jijak kepala, jijak ibu kaki bergocoh, tak tahan nak duduk dah. Tetapi kita tadi itu gunanya umur masa muda kita, khianatkan diri sampai lebih teruk daripada binatang ternak ke lagi. Kenapa boleh kita jadi lagu tu? Kerana akal pikiran kita tadi itu sesat jalan. Akal pikiran kita tadi itu jadi katuk, tertutup dengan cara yang kita sendiri tak mau daripada cara tersebut. Manusia tak say kepada kebinasaan diri, nak kepada kejayaan diri, tetapi ganonnya jadi runtuh sebab begitu lalu pemuda-pemudi. Tak lain tak bukan, dia tadi itu tak mikir dengan cara sungguh-sungguh. Islam ni mari bukan nak menyusahkan diri kita
wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tuhan kata dalam Quran, Tuhan tak jadikan agama nak jadi payah kita. Tetapi kita ni agak tak faham berdoa dulu terhadap apa yang Tuhan nak memuliakan kita. Siapa pemuda-pemudi kita ni tak tahu nak jadi lagu mana nak kata. Setiap tempat kalau kita kecek masalah kemasyarakatan, pemuda-pemudi, ketua dalam tahap kampung, dalam keluarga, dalam negara dan sebagainya, tak tahu nak buat lagu mana. Kenapa? Kerana cara kita nak ukar masalah, nak ukar di diri, nak ukar di lain tak boleh. Masalah yang ada punca dia, miton head dia. Kalau kita pergi ukar di belakangnya hari, di play head, tak jadi apa. Hari ni kita nak tahu, nak masuk lagu mana dalam hati kita. Betapa ramai orang gunanya lidah dengan sebab dia tadi itu cakap nak kita tadi itu jadi orang mulia. Tak ada pia tak say kepada kemuliaan. Tetapi dengan sebab ia tak faham kalau lagu mana Allahu bihi alim. Dia gunakan gagah dia, sehat dia, kekuatan dia, khianat diri dia sendiri. Sebab itulah masa muda ni kita kena mikir jadi molek. Mikir sikit. Belum daripada kita nak getik benda yang memunahkan diri kita dengan tangan ni, mikir sikit. Kitnoi. Tolong mikir sikit. Kata diri kita kalaulah kita jatuh duduk dalam tu, nak jadi mulia ke nak jadi hina? Nak jadi lekeh ke nak jadi lagu mana? Kira sikit. Kerana diri kita lah yang duduk dengan diri kita 24 jam. Mak pak tak boleh nak duduk dengan kita 24 jam. Apatah lagi guru, hak tu lebih lagi ya. Masyarakat nak tolong apa tak boleh kalaulah kita jatuh dalam lubuk tu. Hari ni kita kena mikir pandai sendiri. Mikir tu pun ya ada cara dia. Fitrah manusia, sifat kesemulaan jadi manusia. Kalau dia reti molek, dia tak buat benda-benda yang menyakiti diri. Amal dok royak ni kenapa? Kerana masa muda tu dia tak hunda kelik pula kali yang kedua. Tanyalah orang yang umur banyak. Orang 60 naik ke atas, berasa lagu mana? Sekarang dengan masa muda, alangkah dia kata kalau boleh kembali, laitas syababu ya'udu yauman. Perkataan Arab masyhur. Harap-harap masa muda tadi itu kembali walaupun satu hari pun tak apa ada dalam hidup rasa gembira. Tapi manakah dia nak kembali? Apa kita nak kecek lagu ni? Kerana ini adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran yang kita akan menemui dia. Kebenaran yang kita nak temu dengan dia. Bagaimana kita nak lepas perkara itu rugi dalam keadaan kita tadi itu nak masuk dalam golongan orang yang rugi? Ini perkara-perkara yang kita kena insaf. Insaf di mana ada sedar. Bahasa Arab, bahasa Sia kata mijit samnek, kena ada sedar. Tak boleh tak ada sedar ni. Kalau gitu, ayyuhal muslimun, sidang Jumaat dia dirahmati. Masa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengangkatkan diri. Cara kita nak bina diri ni, hendaklah kita mikir kena dulu. Kerana dalam dunia kita nak duduk seorang tak boleh. Dalam dunia kita nak duduk tak bermasyarakat tak boleh. Dalam dunia kita nak duduk dalam bilik seorang tak boleh. Kalau kacau duduk pun duduk tak lama. Akan dihantarkan kita pada hospital, sakut paut dengan akal fikiran kerana rusak akal fikiran kalau manusia duduk dalam keadaan lagu tu. Cuma kita nak bergaulan dengan manusia satu sama lain. Hei pemuda terutama, hei ibu bapa yang adanya anak di bawah rentah kita, terkadang kita kena mikir juga terhadap mereka, tapi jangan paksa. Kerana dunia globalisasi sekarang, dunia tidak ada sempadan. Mai mi khap kit hari ni nak pakainya susunan rebuk. Cara kita nak paksa tak lekat sore. Kita kena cakap dengan headphone, cakap dengan
waras akal fikiran, nak dia tadi itu berasa sendiri. Kita tadi itu nak bina diri, pastilah kita kena tengok orang hak mulia. Kita tengok orang hak mulia. Orang ni dapat mulia, apa boleh dapat mulia? Kita nak saing lagu mana, hei pemuda-pemudi, saing dengan orang hak mulia. Orang yang nak heret tangan kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Tengok demo tu, dok sekali dengan demo tu, rapat dengan demo tu. Barulah kita tadi itu jaya seperti mereka. Yang kedua, daripada sebab kita nak binakan diri, hendaklah kita pergi tengok tempat-tempat yang dapat kemuliaan, kemajuan dalam masalah nak uruskan hidupan harian lagu mana. Terkadang tak padan dengan suasana tempat kita. Ni jadi terbalik. Budak yang ada di kampung-kampung yang bagus-bagus tempat mengaji molek-molek, hidup pe udara apa sempurna molek, hidup kau kedah kau teruk. Dagi tengok perkara-perkara yang tak pakar kau kedah-kedah. Sedangkan kita apabila tubek kedah, tubek di bandar, gilah tengok perkara-perkara yang mulia, tengok orang buka kedah, kaya-kaya lagu mana, lebih-lebih lagu mana, cara memikir mereka lagu mana, gi tengok benda tu. Bukanlah maaflah kita nak kata lagi bawanya rotak faifa ada di mulut kita, dah isak kamar dia berasa kata kita ni mulia, dah orang tak tengok kita mulia. Kita yang dak berasa kata mulia, orang tengok kita ni lebih teruk pada orang siapa-siapa lagi. Lebih teruk pada tu. Kenapa kita boleh jadi gitu? Karena perasaan. Bahasa petani apa panggil? Berasa manusia. Sebab tu orang tua kata kalaulah tinis kayu tak apa boleh lakit, tinis dia perasa tak tahu nak buat gano. Terkadang kita perasa, wairun sekarang lah ni, berasa nak kecak tu, berasa nak bergatu, berasa nak berganing. Kita kecak benda hak molek. Kita kecak benda hak jadi hadap ke depan. Kecak benda yang jadi mulia bagi diri kita, tak rusak diri kita. Itu cara mikir hak kena. Kita ni gak kalau orang aica kita azakumullah. Sepak menambung. Apa? Kerana kemudaratan kepada kita. Tetapi hak kita nak seruk boh nak hari dalam diri kita tu lebih teruk pada tu berlipat ganda. Kenapa kita tak rasa? Kerana dunia hari ni ya tukar benda hak tak kena, jadi kena. Benda hak tak molek, jadi molek. Ini perkara yang kita kena takut. Perkara yang kita kena rasa. Perkara yang kita kena tahu. Supaya kita tadi itu boleh selamatkan diri kita daripadanya. Yang ketiga, daripada sebab kita nak binakan diri masa kita muda, hendaklah kita tadi itu ada hemah yang tinggi. Ada hemah yang tinggi ni makna lagu mana? Maknanya kita tadi itu tak matlamat hidup kita ni, kita nak kita boleh diri atas tapak kaki kita sendiri. Saing kena saing. Bermasyarakat kena bermasyarakat. Dalam keluarga kita tak boleh tinggal. Khija yang kita tanggung amanah, kita kena khija, kena buat. Tetapi hemah kita kena tinggi. Tinggi hemah tak pada kalaulah pendirian tidak ada. Pendirian ni bahasa siapa yang micut yun timan kong. Ada pendirian yang tetap serta adanya hemah yang tinggi, orang ni boleh jadi raja bagi diri dia dan orang yang ada sekelilinginya. Bukan sekadar dia boleh bawa diri, orang duk tepi dia pun dia boleh bawa, keluarga dia pun boleh bawa, masyarakat pun boleh bawa, ummah pun dia boleh bawa. Akhirat dijaminkan orang umpama ni biiznillahi taala ilal jannah, kepada syurga. Dalam dunia dia mulia, akhirat dia berbahagia. Ini sebenar kita sebagai manusia. Sebab itu ayuhan nas, kita sebagai manusia, Allah Ta'ala muliakan kita, tak jadikan kita binatang ternak ke ni banyak mana dah nikmat. Kita tak ada biasa tulis si boreh kita, baik sama kamerang kita, kata aku nak mari dunia ya Allah, jadi aku ni manusia. Tak.
Tuhan pilih kita jadi manusia. Semua hak duk sekelilingi kita, hak kita duk makan dia, nanak hari ada nyawa juga. Ikan ada nyawa, ada keluarga, ayam, itik, burung dan sebagainya, ada keluarga, ada nyawa, ada perasaan, lembu, kambing dan sebagainya, semua. Tetapi Tuhan jadikan perkara tadi itu khidmat kepada kita, memudahkan urusan kita. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'an min. Allah Ta'ala memudahkan semua perkara yang ada sekelilingi kita ni untuk kita daripada Allah yang Azza wa Jalla. Khabar tak? Tuhan mudahkan semua kepada kita. Tapi kita agak kata tak pandai nak guna nikmat Tuhan. Apa? Kerana cara mikir kita tersutup. Duk berasa kata, kalaulah kita pergi bandar, kita boleh duk lagu tu dia mau tengok kita mulia. Allahu Akbar. Dia tanya orang kedai ber dulu, kamu dia taubat diri padanya. Dia kata, teriak. Amba sendiri pernah kita tanya orang kedai ber lagu tu. Berasa orang pesetinis di Perasai masa muda lagu tu, teriak. Apabila dia tadi itu bertaubat, dia kata, Allah malunya aku nak ayat. Dia kata, mujur Allah Ta'ala hidayah pada aku boleh bertaubat daripadanya. Nak ayat kata gapo? Nak ayat ke masa tu masa yang kita tadi itu kena adanya betul ke cara dia supaya sama-sama kita itu boleh piping pergi mari. Kalau kita sign tak kena, ni dia guna kita. Turun le pagi sepengah demo. Pas kita tadi itu sari-sari kada jadi susah. Ingatlah wahai manusia, sidang Jumaat dia dirahmati. Apabila kita jatuh susah, jatuh sakit, tak ada biar mai jenguk pun. Kalau mari pun tengok-tengok kelak kita sendiri kena bawa diri kita. Pak apatah kita duk mulia, duk sihat, duk bergatu, duk bergani, kita buat khianat apa diri kita? Khianat apa diri kita? Duk mikir lagu mana siapa kena khianatkan diri? Sedap setara mana orang yang kejak tu boleh rasa, tapi we ingat satu perkara. Semua lazatid dunia, kelazatan dalam dunia ni la yabqa syai'. Tidak kekal satu perkara pun. Cuma kita ambil lazat yang ada faedah bagi diri kita. Perkara yang halal ni bukan tak ada lazat. Ada lazat tapi faedah bagi diri. Perkara yang haram ada lazat. Lah, kalau tak ada lazat orang tak buat benda tu. Tapi lazat dia mudarat bagi diri. Apa kita pilih? Sebab tu akal fikiran kita tadi itu kena jadi duk jadi molek. Supaya kita tadi itu boleh bawa diri kita sungguh. Hei pemuda-pemudi, kamu adalah dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan dimuliakan oleh syariat yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum daripada kita nak sampai jakah jadi mulia tu, akak tangi 12 ni akak tangi minta doa dengan Tuhan mula-mula sekali. Wak kira dengan Allah mula-mula sekali. Kemudian minta daripada Allah Ta'ala dia tadi itu berikan perkara yang muliakan kepada kita. Lepas pada tu tangga yang kedua baru kita usaha. Usaha ni pasti kita kena peluhlah sikit. Kalau tak peluh ni tak panggil usaha. Cuba tanya ayah-ayah kita, hak boleh kebun boleh gapo? Lagu mana keadaan dia? Bukan tak peluh, bukan tak letih, bukan tak rebah. Ya tak rayak ya kita sebagai anak-anak ni. Mak pak ya kasih kita ya tak rayak benda susah kita. Tapi dia susah nak wi kita seni. Tapi kita kalaulah tak tahu kesusahan dia, nak kesenangan di atas kesusahan dia, belakang hari kita sendiri yang susah. Sebab tidak ada orang yang kaya atas muka bumi ini kalaulah dia tadi itu tak tarbiyahkan anak dia, we jadi susah supaya tahankan diri dia dalam masalah kerja. Anak tu kalau kita tinggal berapa banyak harta akan guna bilicin dan akan turun kelik pada asal. Tak ada gapo maka tak ada gapo. Kerana sebab itulah
kita hari ni orang Islam supa ya dengan orang mana-mana. Orang Melayu, orang mana supa. Cuma cara mikir usaha tadi itu ya tak supa. Amun nak royak sepatah pada awal khutbah ini, cuba kita banding di antara anak Cina dengan anak Melayu. Cuba kita banding. Mereka manusia, kita manusia. Dok dalam negara tu lah ada kebebasan supa. Tetapi kenapakah mereka itu susah kita tengok mula-mula. Tapi duk tak beberapa lama boleh beli kebun, boleh beli rumah, boleh beli kereta. Dengan tak jual tanah. Kita Melayu lagu lain. Maaflah kalau setuh. Harta tok nenek kita tinggal, jual pergi beli kereta dan sebagainya. Cina tak lah tu. Dia tak belikan. Mereka perkara yang dia beli duit yang cukup. Dia tak bergetar pun. Hak dak bergetar tu kita daripada dia. Sedangkan dia mari dok tempat kita. Tak kiralah mana-mana di Nusantara hari ni mereka saja ada depan. Kenapa abnail muslimin daripada Melayuin jadi lagu tu? Tak lain tak bukan bentuk cara mikir tadi itu agak kata tak serupa. Agak kata tak sama. Inilah perkara yang nak kita belama sikit. Belama sikit. Cuba kita tengok anak mereka dengan anak orang kita. Dibetok ke dadah. Lagu mana keadaan? Masya-Allah. Tak boleh nak sebut kita. Karena tak lain tak bukan waris kita, adik-beradik kita bergatu bergani. Ada lagu tu. Tapi kita kena pakai usaha. Dengan sebab kita usaha di atas dasar hak Tuhan ini, insya-Allah taala pakai masa tak lama biiznillah taala kita akan dapat kejayaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, sebagai pengingatan cara kita nak bina hidup, pastilah kita kena faham satu perkara lagi. Kata kita adalah manusia. Manusia ni tak sunyi daripada silap dan salah. Cara kita nak bina diri, jangan kita naik sekaligus. Pemuda-pemudi, setangga-setangga. Jangan kelajak. Karena kelajak, galik ke tinggal di belakang. Pasti kena naik setangga-setangga. Jangan siapakah kita berjuruh tak erti cara nak muamalah langsung. Siapakah kita lobek, cara kita nak duduk langsung tak pandai, tak boleh. Dia kena berbuat pandai. Berjalan, tak ada masalah. Tapi bagi masa we kena. Masa berjalan, kita berjalan. Nak tengok kemuliaan supaya kita gini dapat benda baru-baru untuk kita mai proses pakai di dalam hidup kita. Masa ngaji kita ngaji. Masa kerja kita kerja. Masa orang amanah kita tadi melaksana. Masa kita berehat tu cara dia. Bukan makna kata kita nak buat tadi itu ikut cara kita, tak boleh. Dia tak sampai natijah. Pasti kena setangga. Lagu tu cara supaya kita tadi itu tak jadi jemu, tak jadi puas. Apabila tak jemu, tak puas, insya-Allah ia akan berjaya. Sebab itulah Al-Quranul Karim yang bina orang pakai masa 23 tahun. Waktu sikit sampakah jadi ummah yang sebaik-baik ummah yang ada atas muka bumi ini. Ummah mana pun yang mari di atas muka bumi ini lepas pada kebangkitan Nabi Muhammad nak tanding dengan ummah
yang Nabi tarbiyah itu tak ada. Lagu mana mari dalam keadaan Allah Ta'ala kata wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Tuhan wari Quran tu sikit supaya mung tu baca di atas ummah. Gitu cara. Kita orang nak tarbiyah po setangga-setangga. Orang nak buat kerja po setangga-setangga, tak boleh gaduh. Kalulah orang maaf lah dah. Kalulah pemuda kita duk isap lagi rokok. Tapi kita tarik dia mari dah masjid. Biar duk isap lagi tak apa. Tak sawi tinggal lagi tak apa. Ya mari dah nak ngaji. Biar duduk dulu. Kerana dalam Islam yang gila gitu. Cuba kita tengok dalam masalah arak. Berapa kali Tuhan larang? Mula-mula la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Mula-mula pada tu innamal khamru wal maisir. Mula-mula daripada tu wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Orang tanya mu ya Rasulullah, araklah mana dengan berjudi? Dia tadi itu manfaat tadi itu sikit lebih pada mudarat. Banyak tu ya. Tengok cara tarbiyah dalam Islam. Tak ada nak heret terus lalu dak. Duk lama-lama semaya puak dia. Semaya dalam keadaan minum arak. Apabila minum arak nak semaya peningnya. Tak ingat gapo, kata gapo, tak ada semaya rakaat apa tak ingat. Mari ayat la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mu nak semaya, mu nak minum arak nah, nak minum jauh sikit. Jangan wi pening kau duk semaya tu. Nak minum boleh tapi jauh sikit. Bod rapak molek dah dengan semaya, sikit-sikit rapak molek dah. Jadi kemah dah dengan semaya, baru turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Suruh baru lari terus. Anas kata aku hari tu nak turun semaya asar. Ngecik di kaki aku ni di Madinah pada itu hari seumpama carak yang berlari dengan air daripada air arak. Sebab pakat katak dah kau dia apa payah arak yang tak ada depan rumah dia. Itu cara teguh di dalam Islam. Itu cara tarbiyah di dalam Islam. Nak buat sekaligus tak boleh. Orang mari isap rokok, mari semaya, ahlan wa sahlan bikum. Terima kamu, tak ada masalah. Mai nak ngaji, mai nak khidmat kita tahu bukan tak tahu. Tetapi kita jangan buat tahu belaka. Jangan memalukan dia. Ini cara tarbiyah dalam Islam, cara berjaya. Anak kita pun serupa. Saing kita pun sama. Anak murid kita pun serupa. Suami isteri pun sama. Ikut pia-pia. Cara tarbiyah di dalam Islam setangga ke setangga, sejeka ke sejeka, barulah bina orang tadi itu jadi molek. Jangan gunanya tangan. Jangan gunanya kaki. Jangan gunanya ran. Guna akal fikiran. Akal fikiran ni kita guna biiznillahi ta'ala kita tak letih. Kita tadi itu akan dapat berjaya dengan cara yang cepat. Itulah sebagai pengingatan pada khutbah pada minggu ini. Mudah-mudahan perkara itu ditaufikkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita harap daripada Allah Ta'ala menjayakan kita kesemuanya untuk dapat kemenangan hidup di dalam dunia dan kejayaan lepas daripada siksaan api neraka pada hari akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadaka muwahhidin waj'alillahumma hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma ansurna 'alal qaumil mufsidin. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.